Kalian pernah dengar kan kisah ini daripada riwayat yang sahih. Seorang wanita yang ketika hidupnya bekerja sebagai ini bukan saya nak buat perbandingan dengan arwah, tapi saya nak sampaikan ada satu kisah benar yang kita boleh ambil kefahaman dan iktibar. Yang mana semasa hidupnya melakukan maksiat sehingga pekerjaannya antaranya adalah berzina ataupun pelacur. Dan asbab dia melakukan kebaikan apa tuan-puan sekalian? Satu hari dia melihat ada anjing yang kehausan, kelaparan. Lalu dia sanggup untuk turun ke dalam perigi, mengambil air dan mengeluarkan dan memberi minum kepada anjing tersebut. Dan asbab kebaikannya itu Allah memberikan dia hidayah dan petunjuk. Dan diceritakan, dikisahkan wanita ini sebelum wafatnya, sebelum matinya, dia sempat bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia sempat bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi di kalangan wanita ahli syurga. Subhanallah, dia dijamin, dia diberikan syurga, diampunkan Allah dan diberikan syurga. Pernah kan kita lihat, kita baca ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bab Taubat, kita dah baca hari itu. Seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Mula-mula 99, lepas tu bunuh 100 orang. Ini cerita daripada Nabi SAW. Nabi menceritakan suatu ketika dahulu ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian dia berjumpa dengan seorang ahli ibadah. Lalu dia bertanya, adakah ada peluang aku untuk bertaubat? Lalu ahli ibadah ni jawab, oh kau dah bunuh teruk sangat sampai 99 orang. Seorang pun dah teruk. Hari ni kalau kita jumpa ada orang tu bunuh seorang pun dah teruk sangat dah. Ini bunuh 99 orang. Dan kalau seseorang itu dah buat sesuatu sesuatu kezaliman sampai membunuh 99 orang, sudah tentu kezaliman lain dia dah buat dah. Mencuri ke, merompak, pukul, sebab bunuh dia tak sampai tahap bunuh. Kemudian bila dengar ahli ibadat jawab macam tu, tak ada peluang untuk taubat, dia bunuh ahli ibadah tu, cukup 100 orang. Ini cerita sahih daripada Nabi. Kemudian akhirnya dia pergi jumpa orang alim. Dia pergi jumpa orang alim, orang yang berilmu, lalu dia tanya soalan yang sama. Kemudian orang alim menjawab, tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali syirik. Walaupun sebesar dan sebanyak mana dosamu, Allah akan ampunkan. Lalu cerita pembunuh ni, subhanallah, dia pun alim ni kata, sekarang kamu berhijrah. Kamu pergi ke suatu kampung, yang mana kampung itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Tinggalkan kampung kamu, kerana kampung kamu itu berkumpulnya orang-orang yang melakukan kezaliman. Lalu dia terus nekat untuk pergi berhijrah, tinggalkan kampung halamannya untuk menuju ke kampung orang-orang soleh. Namun takdir Allah, dia mati di pertengahan jalan. Lalu datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab kata, mayat ini, hamba Allah ini milikku. Kerana dia sepanjang hidupnya sentiasa melakukan kezaliman, maksiat, dosa-dosa yang besar. Subhanallah. Kemudian malaikat rahmat pula berkata, urusan jenazah ini urusanku. Arwah roh ini urusanku. Kerana dia dah pun bertaubat, ingin bertaubat. Lalu Allah memerintahkan dua malaikat ini untuk mengukur kedekatan. Mana lebih dekat? Jenazah ini lebih dekat dengan kampung dia yang lakukan banyak keburukan ataupun dengan kampung orang-orang baik. Kemudian bila diukur, beza hanya 1 jengkal. Ini 1 jengkal saja. Dia lebih dekat dengan kampung-kampung orang baik. Lalu Allah mengampuni dia dan dia dikurniakan, diampunkan Allah dan dia dikurniakan syurga Allah. Ini cerita daripada Nabi Muhammad SAW. Lelaki ini belum sempat buat amal soleh, belum sempat betul-betul solat ke, zikir ke, belum sempat. On the way, subhanallah. Tetapi niat dia, nekat dia, subhanallah. Dan Masya Allah, arwah Siti Sarah disingkap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan, sedekahnya, amal-amal solehnya. Dan mungkin asbab itu lalu Allah memberikan peluang kepadanya sebelum kembali kepada Allah, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak betulkan sedikit kefahaman kita. Kan komen-komen yang tidak wajar, jadi tolong sampaikan. Sebab saya bimbang bila saya baca komen-komen tu yang disebutkan, oh Siti Sarah okey ya, dia pun macam kita, kita tak adalah, jadi kita tak perlu pun nak hijrah. Saya moral of story, dia sebut kesimpulan, dia kata moral of story, kita tak perlu pun nak hijrah bagai. Kita kekalkan je dengan pakaian kita, lebih kurang je pakaian kita macam Siti Sarah. Dia pun huha-huha macam, ya itu kan karakter arwah, subhanallah. Seolahnya mereka ada golongan yang menyedapkan hati ataupun selesa, tak berhijrah,
kerana alasan-alasan seperti itu. Kita tak tahu apa yang Allah tahu. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Yang dijamin syurga, yang dijamin husnul khatimah adalah hanya yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebut Abu Bakar fi jannah, Ali fi jannah, Uthman fi jannah, kan? Masya-Allah. Umar fi jannah, dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Yang mana Rasul jamin itu saja yang benar-benar terjamin dan benar-benar confirm. Jadi selain yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai adab dan akhlak kita bila berlaku kematian yang jelas nampak husnul khatimah, ataupun bahkan ada kematian-kematian yang buruk sekalipun, dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan yang mungkin ada kematian seorang wanita dicabut, dirogok ataupun dibunuh, disiksa sekalipun, subhanallah, kita berdoa supaya kematiannya kematian yang baik dan husnul khatimah. Subhanallah. Ada satu kisah daripada riwayat yang sahih berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang ditimpa sakit yang berat. Lalu dia memotong tangannya kerana dia tidak tahan lagi dengan sakit tersebut. Maksudnya dia bunuh diri. Betul tak? Maksudnya dia bunuh diri. Dia memotong tangannya. Bunuh diri. Subhanallah. Berlaku zaman Rasulullah. Lalu, Masya Allah, ada seorang sahabat Nabi ni, dia tidur dan dia bermimpi pada malam tersebut. Dia tidur dan bermimpi. Boleh tak? Tim tolong cari hadis tu. Dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat jenazah tersebut, arwah ni, sahabat Nabi yang mati, yang membunuh dirinya ini, senyum dan berpakaian serba putih dan indah. Pagi besok dia bagi cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku. Ya Rasulullah, kita sangkakan sahabat kita tu yang bunuh diri tu kan gini-gini. Tetapi ya Rasul, aku bermimpi. Dia cerita pada Rasulullah mimpi dia tentang sahabat ni. Kemudian Rasulullah kata, namun dia kata, aku bermimpi dia berpakaian bersih, dia dalam keadaan yang baik ya Rasulullah. Namun tangannya ada berbalut. Tangannya berbalut. Maksudnya tangan berbalut tu kesan dia potong tangan dia. Dia hiris tangan tu, kesan tu. Jadi, lepas tu Rasulullah jawab apa? Ya Allah, moga Allah ampuni dia. Moga Allah ampuni dia. Nabi kata, moga Allah ampuni dia dan Allah ampuni tangannya. Maksudnya, kalau Allah dah bersihkan dirinya yang lain, moga Allah bersihkan juga kesan dia mengelar tangannya bunuh diri tu. Walau bagaimanapun di sana ada hadis Nabi, yang hadis sahih yang berkenaan Nabi kata sesungguhnya seseorang yang membunuh dirinya tidak diharamkan baginya syurga. Itu ada. Jadi, tuan-puan sekalian, dan ada juga situasi yang mana Nabi, bila ada orang yang bunuh diri, Nabi tidak solatkan jenazah. Tapi bukan bermaksud orang itu tidak diuruskan dengan baik. Diuruskan dengan baik. Cuma di sini sahabat-sahabat sekalian, bahkan bila kita ada kematian yang buruk, itu nampak kematian yang buruk, bunuh diri, kematian yang buruk. Namun Nabi SAW menunjukkan adab dan akhlak. Walau bagaimanapun kematian itu perlu disolatkan, dimandikan, diuruskan dengan mulia. Walaupun kematiannya seperti itu. Dan hari ini Masya Allah, para ulama bincang pasal kematian bunuh diri sekian-sekian. Kan ada yang depression, ada yang kemurungan, ada yang di luar sedar dan sebagainya. Ada yang sengaja, wallahualam. Jadi ia bergantung kepada situasi ketika itu. Kan? Bukan semuanya kematian bunuh diri itu semua su'ul khatimah, confirm neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bila ada kematian yang jelas nampak husnul khatimah, ataupun kematian biasa yang kita nampak biasa-biasa saja, ataupun kematian yang buruk, akhlak kita adalah mendoakan. Subhanallah, mendoakan. Dan janganlah kita mengambil keburukan ataupun kesilapan arwah untuk menyedapkan hati kita. Okey je, subhanallah. Okey je, kita pun biasa-biasa, dia pun biasa tapi boleh kematian gini. Jadi tak mustahil. Orang baik, orang mulia, orang beriman, orang soleh pun tak dapat macam ni. Dia ni mungkin lebih lagi kedudukan. Jangan kita pandai-pandai buat ulasan benda gaib, benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tidak tahu, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Mudah-mudahan tak salah faham ya penjelasan saya ini. Mudah-mudahan boleh faham dengan cara yang benar apa yang cuba saya sampaikan. Maksudnya, selain daripada kita membicarakan tanda-tanda kematian husnul khatimah, perkara yang lebih penting adalah kita membicarakan tentang bagaimana, apakah amalan untuk dapat husnul khatimah. Apakah yang perlu kita lakukan untuk dapat husnul khatimah. Masya Allah. Jadi, itu yang kita boleh buat ketika hidup. Kalau tanda selepas mati. Dan kita tak tahu bagaimana tanda-tanda kematian kita besok.
Masya Allah. Jadi janganlah kita rasa kecewa melihat orang yang terdekat yang kita tahu dia baik tetapi tak mendapat, tidak ada tanda-tanda yang besar tentang husnul khatimah. Kerana kalau kita dah buat dan orang-orang baik itu dah buat amalan untuk dapat husnul khatimah, insya Allah husnul khatimah. Alhamdulillah.